Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zakhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat menjadi berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat inginkan kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian jika mereka berpaling ingkar, katakanlah, wahai Muhammad, cukuplah bagiku Allah yang menolong dan memeliharaku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kepadanya aku berserah diri dan Dialah yang mempunyai arasy yang besar. At-Taubah 18129. Saya harap semua dah hafal ayat ni. Hafal lah InsyaAllah tu belum hafal tu. Kena hafal lah. Duk kuliah hari-hari tak apa-hafal, kena usaha lebih sikit lah. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم keywordnya itu فأتوا منه ما استطعتم disebut فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة من مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Ibnu Sakhrin radhiyallahu an, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa-apa yang aku larang daripada kamu melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhinya, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kamu untuk melakukannya, maka lakukanlah sedaya upaya kamu. Fa'tu minhu mastata'tum, ya, buat apa yang kita buat walaupun sekadar kita mampu. Sesungguhnya umat yang terdahulu daripada kamu telah binasa disebabkan banyak persoalan dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang ke-9 daripada matan Imam Nawawi. InsyaAllah. Sadaqallahu Rasul. Yang berbahagia barisan pegawai dan kaki tangan NBI yang saya mulakan, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan sentiasa dirahmati Allah, diampunkan dosa-dosa oleh Allah Ta'ala, diberikan rezeki yang baik, keluarga yang baik, dan mudah-mudahan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Amin. Sihat tuan-tuan ya? Alhamdulillah. Kita mulakan majlis ilmu agar lebih diberkati Allah. Sama-sama baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan kepada junjungan besar baginda Nabi SAW, dari keluarga sahabat baginda, kedua orang tua kita muslimin muslimat, rakan dan teman kita yang mungkin terlebih dahulu telah meninggalkan kita atau mungkin dalam keadaan uzur. Mudah-mudahan disembuhkan Allah, ya. Termasuklah saya duk ingatkan sahabat saya ni, mudah-mudahan kena slip disc yang luar biasa, ya. Tak apa, mudah-mudahan kita doakan dan kita kirimkan juga kepada arwah-arwah yang terlibat dengan nahas kapal terbang 10 orang, mudah-mudahan beroleh syahid dunia di lapangan kubur, diberikan ganjaran syurga dan syahid dunia akhirat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, muslimin muslimat rahmatullah, alhamdulillah kita jumpa sebulan sekali. Catatan saya terakhir saya datang 27 bulan 7 2023. Jadi hari ini 24, hari ini 24. Dengan sebulan sekali lah. Tapi sangat sekejap tuan-tuan, sangat sekejap. Bulan 8. Lepas bulan 8 bulan
9. Iyalah kan 9 lah. Mana 8 7 itu luar biasa. 8 tentu 9, 9 tentu 10 insya-Allah ya. Dan 10, 11 dan 12. Dah habis 1 tahun. Sekejap sangat je tuan-tuan ya. Baiklah, apa pun kita istiqamahlah untuk terus duduk dalam majlis ilmu ya, dan mudah-mudahan ilmu yang kita perolehi akan sebaik-baik ilmu yang kita dapat ada manfaatnya. Walaupun kita berbicara tentang ilmu berkaitan kekeluargaan, isu-isu, tapi kita dalam erti katanya mudah-mudahan kita dapat ilmu yang baik, kita amalkan. Walaupun benda biasa, bukan benda biasa lah, benda yang jarang luar biasa kita jumpa, tapi dia memberikan manfaat yang baik pada kita. Jadi kita kongsikanlah ilmu tersebut. Kan macam contohlah ya, kita kongsikan, teringat macam ibu-ibu, kalau ibu-ibu yang mengandung kan nanti nak bersalin susah, Islam ada cara mengajar bagaimana nak memudahkan kan ibu-ibu yang mengandung dah susah ya. Ada riwayat ni, ayat Quran ni boleh kita manfaatkan. Ini saya baca dari kitab, nampak dia punya bayangan kitab tu ya, baca kan. Jadi kalau ada kawan-kawan atau ibu-ibu yang nak bersalin susah, sakit kan, jadi Nabi SAW pernah dia bila anaknya Fatimah nak bersalin sakit, jadi dia pun pesan kepada Ummu Salamah dan juga Hafsah binti Umar. Dia kata, kamu pergilah ke rumah Fatimah dan bacakanlah ayat-ayat ini padanya, mudah-mudahan dia akan membantu meringankan kesakitannya. Itu Nabi yang ajar ya. Saya tak baca ayatnya, tapi tuan-tuan boleh tengok yang pegang Quran, tengok handphone, screenshot, kongsikan dengan orang lah ya. Jadi yang pertama dalam surah Al-A'raf ayat 54. Al-A'raf 54, dia ayatnya lebih kurang dengan ayat satu lagi surah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, surah Yunus ayat 3 ya. Bacakan ayat Al-A'raf ayat 54, Yunus ayat 3. Lepas tu Nabi kata sambung lagi dengan ayat di dalam surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Kemudian kita bacakan pada ibu-ibu yang begini, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ini pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Sini meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, ada satu kaedah lagi. Ini pun berdasarkan Al-Quran. Ya, Ibnu Abbas kita tahu kan orang yang Allah berikan kelebihan oleh takwil Quran. Yang ini dia cadangkan kalau boleh ambil air, ambil bekas ataupun dalam kitab tu sebut sebagai bejana. Bejana ni apa? Kalau kita besen, bukan Jawa ke tu? Kira besen jugalah ya, bolehlah besen pun besen lah, bejana ataupun besen. Dia kata bacakan ayat 1 dalam surah, ya Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Satu tu saya lupa, tapi saya cek balik. Satu surah An-Nazi'at ayat 41. Satu lagi dalam surah Yusuf ayat 3. Al-Ahqaf 35. Kemudian surah An-Nazi'at ayat yang ke 41, dia lebih kurang ayatnya. Kemudian satu lagi dalam surah Yusuf ayat 3. Yang itu Ibn Abbas meriwayatkan bacakan pada air yang berada di bejana tersebut ya kan. Kemudian kita raupkan Jawa, raup Melayu apa nak cakap, sapukanlah macam itu, disapukan pada perutnya, pada mukanya, pada perutnya, dan percikkan kepada tempat yang akan melahirkan. Fahamlah tu kat situ kan. Maknanya kita kongsikan. Mudah-mudahan ini yang disebut oleh orang-orang alim ya, pesanan Nabi SAW, kita manfaatkan walaupun benda simple kan simple ialah jadi walaupun simple, dia adalah bersesuaiannya diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabat ya, radhiyallahu an ya. Jadi kita ambillah ilmu tu kan, nampak simple tapi manfaatnya sangat besar ya. Sikitlah, okeylah, cukuplah tuan-tuan ya. Itu sedikit mukadimah, yang kita sambung lagi. Yang lain tu tuan-tuan, saya harapkan terus hadir kuliah, mantapkan ilmu dan akidah khususnya, boleh mengucap syahadah dengan baik, memahami tuntutan rukun Islam ya, dan jangan sampai sekali-sekali terlibat dengan ajaran sesat. Saya dulu pernah sebut dah banyak kali, saya datang sini beberapa tahun dah, saya kata lepas ni ada satu kan. Yang terbaru Sihak ni tuan-tuan, dia sebenarnya dah 2-3 tahun pun
Tapi ni satu, lepas ni kita tak tahu apa lagi. Cuma dalam konteks keluarga kita bersedih, dan kita harap mereka bertaubat kembali kepada kepangkuan agama yang betul, akidah yang betul. Selagi roh belum sampai ke akhalkum. Kalau roh berada di seluruh badan, sifatnya Rahman, Rahim, Ghafur, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, masih ada. Tapi kalau roh dah sampai sini tuan-tuan, dah sampai sini, dah tak ada apa. Agar roh setakat kene, saran tahu apa-apa. Kau syukur rokok loro faham ni Syareza? Daripada Palestin lama duduk Malaysia pun tak faham ni. Roh dekat sini tuan-tuan, masa itulah ya, kita bimbang. Dia dua je, tak syurga neraka. Hati-hatilah tuan-tuan ya, sebab mereka mendakwa dengan dakwaan-dakwanya sangat luar biasa. Nabi Muhammad itu Tuhan, sampai dikatakan Nabi Muhammad tidak ada kema, saya tak sebutlah ya kan. Tapi sedangkan Nabi Muhammad SAW kita tahu ada 7 anak, dan dulu bukan macam sekarang. Dulu proses secara alami, sekarang ni adalah teknologi yang boleh dimanfaatkan untuk dapat anak, betul. Tapi dikatakan Nabi Muhammad tidak ada. Sedih tuan-tuan. Tafsir Quran sesuka hati. Hati-hatilah tuan-tuan kan. Kita dipahamkan di antara ajaran dia, tafsir Quran suka hati. Adam dengan Hawa dikatakan bukan makan buah apa, dikeluarkan dari syurga bukan sebab makan buah khuldi. Betul tak Bu? Betul kan? Betul lah, Nabi Adam bukan buah khuldi, betul. Tapi dia punya statement lepas tu yang tak betul kan. Tafsir kata, dulu saya pun sebut buah khuldi tu kan. Saya tanya kurus kahwin, budak kurus kahwin sampai sekarang pun masih lagi Nabi Adam makan buah khuldi. Salah lah kan, memang tak betul pun kan. Tapi yang lagi dahsyat, Nabi Adam pernah makan buah apa? Budak kurus kahwin kata makan buah apa? Buah khalkum. Tu lagi ngeri lah, tak pernah aku jumpa kan. Tapi ya silap dia bila kata khuldi tu silap. Saya pun dulu sebut-sebut juga, tapi bila kita dengar kuliah ada orang alim menyebut kan, rupanya bukan. Begitu pun salah rupanya. Bila tengok tafsir bukan betul. Dia buahnya yang wala taqraba hazi syajara, bukan buah khulkum, buah khulkum pula, bukan buah khuldi. Ibn Abbas kata pohon anggur, ada mengatakan pohon tin, pohon zaitun, yang ramai juga mengatakan pohon adalah pohon gandum. Itu yang betul. Jadi kalau ada benda ni tolong betulkanlah ya. Sebab kita kurang ilmu, tak faham kan. Jadi kita ikut benda salah, tak kenalah. Tapi sihat ni tuan-tuan, sampai dia katakan Nabi Adam bukan buah khalkum, tapi dia makan 2 jenis buah yang saya pun tak sampai hati nak sebut lah tuan-tuan ya. Buah tu cari sendirilah ya. Tapi buah tu dikatakan buah tu kat lelaki, buah tu kat perempuan. Buah bak faham je lah ya tuan-tuan. Teruk tak teruk tuan-tuan. Dan kita pun tahu ya, tuan-tuan pun mungkin dah ada maklumat, tidak ada tangkapan ke atas mereka sebab kita dipahamkan mereka sudah tidak berada di dalam negara kita tuan-tuan. Tapi kita tetap doakan taubatlah. Kalau mati susah. Yang satu keluarga, saya bayangkan satu keluarga tu tuan-tuan, kalau keadaan itu akidah dia, kalau meninggal tuan-tuan, semuanya silap tak kena gaya, duduk dalam neraka. Kita tak ada macam tu kan, kita tak ada macam tu ya. Jadi kita lah dulu insya-Allah ya. Baiklah, selingan sikit dah dalam 10 minit. Kita sambung juga perbahasan kita yang lepas tuan-tuan, cerita hak menahan nafkah iddah ketika nusyuz kan. Kita dah bahas banyak kali sebelum ni, dalam tempoh iddah bagi seorang isteri, dia berhak mendapat nafkah lagi-lagi kalau dia dalam keadaan talak raj'i atau talak ba'in yang dia mengandung. Kalau dia talak ba'in, dia tak mengandung, dia tak berhak. Contoh dalam keadaan dia minta khulu, dia dapat kan, dia tidak berhak untuk mendapat tempat tinggal, nafkah dan sebagainya kan. Tetapi kalau dia dalam keadaan cerai biasa, dia berhak untuk mendapat nafkah iddah. Itu kita dah sebutkan. Macam mana pun sikitlah kita dah sebut tu hari, dia boleh tuan-tuan ya, pihak bekas suami itu menahan nafkah iddah ketika nusyuz. Maksudnya dalam tempoh dia iddah, menjalani iddah, dia nusyuz, keluar sesuka hati kan. Apa hal aku dah jadi cakap bini laki aku, apa hal aku nak dengar cakap dia lagi. Ni banyak perempuan jenis kepala 4 segi ni. Dulu 3 segi, tak boleh jalan dah 4 segi. Lagi teruk tak boleh jalan tu 4 segi. Dia tak faham. Walaupun dah tak boleh keluar, mesti izin suami, tapi dia mentally dia punya persepsi dah dicerai. Udahlah.
Aku bukan bini, suka hati aku lah. Kan? Habis hukum dilanggar semua tuan-tuan. Jadi kalau suami mendapati hal ini berlaku, sedangkan dia masih memberikan nafkah iddahnya, dan kita dah cerita iddah orang perempuan hurufnya memang 3 bulan, walaupun baru ni ada isu lagi, bahas lagi disebut bukannya mesti 3 bulan. Kalau perempuan tu dia tak regular sampai sekali period mungkin sampai 3-4 bulan, maknanya iddahnya panjang, boleh jadi sampai setahun. Dan dia setahun tu suami tetap kena bagi nafkah iddah. Kalau kata sebulan bagi 500, dia kena bagi selama setahun 6,000, kan? Tapi dalam tempoh tu tiba-tiba bini buat perangai, bekas bini buat perangai, kan? Contoh dia nusyus lah, dia buat benda-benda yang tidak sewajar, keluar sesuka hati, lawa suami, tengking suami, maki hamun suami. Berlaku tak? Itu yang kita katakan satu hal lagi tu. Kok marah dengan suami kalau suaminya ialah adik-beradik perangai dia macam pelesit tu, dah lain lah. Kan? Tapi kalau suami itu dalam keadaan yang okey, kan, janganlah tengking-tengking, tinggi-tinggi suara dengan suami, tidak ada adab. Begitu juga dengan suami, jangan tengking-tengking bini tanpa sebab, jangan. Marah sekalipun bukan tengking dengan bahasa kasar. Pasal kita sebut tuan-tuan, sebut ada berlaku tuan-tuan, sampai bergaduh, handphone dia pecah, handphone tuan-tuan, pecah. Saya teringat dia pecah dulu, bangau, pecah handphone. Dia pecahkan handphone saya, Ustaz, hancur saya punya, sedih lah. Tapi saya percayalah handphone tu handphone lama, dia tak ada beli baru, beli pecah, tak ada, ya, tuan-tuan, ya. Tapi bahasa-bahasanya tu kan, tengking-tengking tu jangan, beradablah, marah macam mana pun. Okay, ya? Jadi bila dalam keadaan begitu, maka suami boleh mendapatkan satu perintah untuk mensabitkan dia nusyus dalam tempoh iddah tersebut. Maka bila dia dapat, maka suami tidak perlu memberikan nafkah dalam tempoh iddah tersebut disebabkan nusyus, ya. Itu sebab-sebab saya dah sebutkan yang lepas. Cuma hari ini ditambah lagi, asasnya Allah menyebut dalam surah At-Talaq ayat 6, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dan dia kata wa in Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa ayatnya sejak ini, tak jumpa pula ayatnya, ya. Tapi dalam surah ni lah, surah At-Talaq ayat 6, ya, surah At-Talaq ayat 6, ya. Disoalkan sini, wa in kunna ulatin hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadana hamlahun. Jika perempuan-perempuan yang beriddah itu dalam keadaan hamil, hendaklah kamu memberikan nafkah sehingga mereka melahirkan kandungan, kan? Ceraikan isteri tengah mengandung, hukumnya apa, Bu? Tuan-tuan, hukum ceraikan isteri mengandung hukumnya apa? Haramkah harus? Halam? Ada yang kata haram lagi, tak, harus menceraikan isteri dalam keadaan dia mengandung, harus. Tapi kalau dia dalam keadaan nifas, haram. Hati-hati tu, dengan nifas haram. Tengah nak bersalin, diceraikan, suaminya tu kepala 4 segi juga. Kawan tu dah itu dia sibuk, cerai nak, gila lagi macam ni. Jangan begitulah, ya. Tapi berlaku tak tuan-tuan suasana itu? Taklah masa tu, tapi saya jumpa dah banyak, saya dah cerita dengan tuan-tuan, bergaduh, file kes mahkamah, bicara, datang JKP nak balik kalang kabut, rupanya ada baby. Saya tanya, baby macam mana? Waktu kawan dia kata, Ustaz, dia ni baru bersalin, Ustaz, dalam pantang lagi. La ilaha illallah. Suaminya mana? Ghaib. Oh Allah. Jadi terkontang-kanting siapa? Orang perempuan. Kesian kan? Kan, kesian tuan-tuan, ya. Dia datang jabatan tu tengah dalam keadaan pantang lagi tuan-tuan, tapi pasal nak teruskan kes. Tapi saya kata, saya macam mana, ya, puan, dia mau cerai tapi mengandung. Yalah, saya tak nafikan isu anak, rezeki, tapi kesianlah pada isteri terkontang-kanting dah itu, suaminya pun tak ada. Tak betul lah. Sedangkan para isteri tetap mengharapkan kalau masa dia pantang, itulah suami yang paling dekat dengan dia, kan. Ya, makan minum dijaga, tempatnya babynya dijaga, dia punya apa lagi keperluan rumah, basuh apa sebagainya. Sepatut suami, kan. Ini dah suaminya gaib ke mana, bininya yang buat seorang-seorang, sian lah, ya. Sebab tu tuan-tuan, ibu-ibu, kalau ada orang yang apa nama, yang perempuan nak kahwin, kita pesan cari yang baik-baik. Paling contoh kat MBI ni kan baik-baik, ni ambil ni, ya, ni yang depan baju biru ni, dekat setahun aku duduk depan dia, tak kahwin-kahwin lagi. Masya Allah. Dah kahwin belum? Dah. Bila? Tak jemput pun? Makruh ni. Saja. Tahniah. Alhamdulillah. Cepat dapat baby, ya. Dah buka buku pink dah baby. Dah dapat. Bila mengandung? Masya Allah, cepat ya. Dunia cepat.
Masa berlalu ya. Ni sahabat kita ni belum lagi ni, tak tahulah. Kita doa-doakanlah insya-Allah ya. Baik. Jadi dalam tempoh ni dia mengandung tu, kalau pun dia ceraikan dengan khuluk ke, berlaku fasah ke kan, tapi isteri itu tetap mendapat nafkah kerana dia tengah mengandung. Jadi kalau mengandungnya 2 bulan, dia punya pesalin tu tempohnya panjang sampai 9 bulan, 7 bulan. 7 bulan suami kena bagi tu. Rumah kena bagi, makan minum kena. Tapi katakanlah mengandung, memang dia cerai, memang dia bagi. Dalam mengandung dia buat perangai. Keluar suka-suka hati kan, dengan keadaan yang mengaibkan, contoh kan. Jadi suami petegur nasihat, tak mau degil. Maka dalam tempoh itu katalah bicara-bicara, bulan ketiga dia mengandung, disabitkan dia sebagai nusyus. Dia jadi isu lain dah tu. Ya. Tu kena berhati-hatilah ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nafkah dan berserta tempat tinggal adalah untuk wanita jika suaminya memiliki hak rujuk terhadapnya ya. Hak rujuk terhadapnya ya. Tadi bukan khuluk ya, cerai secara talak raj'i, talak satu, diceraikan mengandung sebulan ke 2 bulan, so eddahnya banyak. Dia kena bagi nafkah lah ya. Apatah lagi dia mengandung. Baik, ijma' ulama telah menyebutkan bahawa suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya, melainkan jika isteri itu berlaku nusyuz, derhaka ya. Okey, itu dah banyak kali sebut dah nusyuz. Jadi yang jadi isteri derhaka, isteri baik-baiklah, maksudnya begitu insya-Allah ya. Baik, seterusnya berdasarkan dalil-dalil di atas dapatlah disimpulkan bahawa isteri berhak mendapat nafkah hanya dalam tempoh iddah dan boleh rujuk oleh suaminya dengan syarat ia tidak melakukan perbuatan nusyuz dalam tempoh iddah tersebut. Jelas ya. Baik, dalam undang-undang ni tuan-tuan ada disebutkan di bawah ini menegak Islam, iaitu hak nafkah atau pemberian selepas perceraian ya, di bawah section ya, ada perubahan section sikit, saya tengok sekejap ya. Hari ini kalau kabut sikit tuan-tuan, semalam pun kalau kabut banyak benda nak urus ya. Mana peruntukan dia. Allahumma salli ala Muhammad. Section 66 ataupun 67 ya. Section 66 ataupun 67. Nanti kena tengok balik ya. Okey, dekat situ ada 66 atau 67 ya. Iaitu dalam tajuk hak terhadap nafkah atau pemberian selepas perceraian. Iaitu dalam peruntukan menyebut hak bagi seorang isteri yang telah bercerai untuk menerima nafkah daripada suaminya yang terdahulu di bawah satu perintah mahkamah hendaklah terhenti apabila tamat tempoh iddah atau apabila isteri menjadi nusyuz. Dalam undang-undang ada. Jadi praktikalnya mudah. Kalau suami isteri berpisah, kemudian pisah tu ya, sekarang dia tak bicarakan macam dulu. Kena ingat kalau dulu dia bicarakan terus, sekarang tak, dia bicarakan isu cerai dulu, dah selesai barulah tuntutan yang lain. Kalau ada persetujuan boleh. Yang ni pun saya rasa saya pernah sebut dengan tuan-tuan. Boleh tak dibicarakan tuntutan cerai dan juga lafaz cerai dan tuntutan? Boleh tak? Boleh. Maknanya persetujuan tu dibuat di luar, kemudian paling bagus ada lawyer, kemudian disahkan, maknanya boleh daftar, datang sekali bicara lafaz cerai dan segala tuntutan yang telah dipersetujui dinyatakan, terus dijadikan satu perintah. Boleh. Itu untuk memudahkan, terutamanya bagi mereka yang tak nak naik turun mahkamah kan. Memang penat. Naik turun mahkamah ni memang penat. Saya tak nafikan. Lagi-lagi kalau macam daerah besar-besar, macam wilayah Selangor ni, macam daerah Taling, Kelang, itu daerah yang memang banyak kes lah, kita tak nafikan. Tapi kalau tuan-tuan tengok daerah yang tenang-tenang sikit, macam kat Ulu Selangor, mungkin tak banyak macam sini, mungkin dia cepat sikit lah. Tapi kalau daerah yang lain, sibuk, mana lambat. Jadi maknanya keluar perintah tuntutan untuk nafkah iddah, mut'ah dan sebagainya. Terus bila perintah keluar, kuat kuasa berjalan. Maknanya terpulanglah bayar nak cara transfer ke. Tapi memang kita nasihatkan sekarang semua main
transfer supaya bukti ada, tak ada dakwa dakwi. Kalau misal kata dulu, kalau tuan-tuan tahun 80-an, saya dipahamkan lah ya, tahun 80-an kita tengok kalau berlaku cerai, sebab saya pernah tengok buku daftar tu, saya pernah tengok, dan saya yakin itulah proses dulu. Mana kalau suami isteri bercerai, suami kena sediakan nafkah, sediakan kata sebulan 100. Dulu 100 besar lah kan. Maknanya duit tu diletak di pejabat agama, mana isteri yang akan datang ambil sign. Dulu ada satu cerita tu, cerita Allahumma salli ala Muhammad, cerita apa yang berlakon, Allah, apa otak aku lembab sikit hari ni, Allah, cerita janda meletup, kan, yang berlakon siapa tu, Saleh Yaakob dengan seorang perempuan tu, siapa nama itu kan, bila dia kahwin, dia ceraikan, lepas tu dia datang pejabat agama, dia tanya, apa pejabat agama, apa, ambil duit edah, dia macam tu dulu, penyerang gitu. Sebab dulu tuan-tuan pun kena tahu, dulu ya, mahkamah dengan pejabat agama adalah pejabat yang sama dan orang yang sama. Hakim dulu dengan qadi adalah orang yang sama dulu. Sebagai contoh macam orang-orang lama, almarhum Tuan Haji Alwi Parman kan, kita bagi contoh. Saya dulu pun keliru, beza sikit, rupanya tak. Dulu maknanya qadi itulah hakim. Kemudian bila berlaku pisah antara mahkamah dengan pejabat agama tahun sekitar 1990-an macam itu, baru dia separate. Dia macam itu, tu ceritanya dululah. Okey, jadi maknanya nak bagi tahu dalam tempoh tersebut, bila isteri mendapat hak, dia kena bayarlah. Sekarang transfer sebagai bukti. Katalah bila baru transfer sekali, ataupun belum sempat transfer, bininya dah terang-terang buat perkara yang bertentangan nusyus kan, nampak kan bukti ada, so dia boleh naik ke mahkamah balik untuk dibicarakan dan ubah perintah. Dia tak boleh kata, oh aku dah kena bayar 300, kau pergi ada jantan lain. Kan ada kes kan. Mungkin tuan-tuan perasan tak perasan, mungkin dengar tak dengar, tapi kita dengarlah kawan-kawan cerita. Dah berlaku pun. Elok baru bercerai, keluar je bekas pakwa baru dah angkut dah. Pakwa baru dah ambil dah. Baru cerai. Yang sambut dia balik tu, bakal suami dia. Gila tak gila tu. Mana boleh macam tu? Tapi lah orang katakan, apa hal dah cerai, sudahlah, macam itu. Kesian orang macam ni kan. Jadi maknanya, oh kalau betul benda dia berlaku, dia nampak ada bukti, dia naik mahkamah, kata untuk ubah perintah. Memang saya setuju nak bayar 300 transfer, tapi kami ada bukti, saya ada bukti dia nusyus. Dia keluar, saya dah tegur, tak jalan juga. Kan, masa tu memang dah tak ada lah nak kata ikut syarat. Kita dah sebutkan, kalau isteri nusyus kita nasihat, dah tegur tak jadi dah. Kita nak pukul, silap pukul kena kita. Sebab pukul pun, ingat tak cara pukul isteri nusyus macam mana? Memulakan nasihat, tak jalan asing tempat tidur, betul? Asing berapa hari, ikutlah. Kan 2 hari ke 3 hari ke kan. Kan kalau sampai seminggu, lakinya pula yang surrender, macam tu. Faham tak aku cerita ni? Bawa faham je lah. Kira surrender, kan. Ni sampai peringkat dia tak boleh juga, kan, boleh dipukul. Tapi ingat, pukul ni saya dah sebut banyak kali, tu tak boleh tengok macam mana. Bukan sepak terajam mencederakan, itu sangat dilarang. Yang boleh, yang saya belajar 2-3 cara je. Satu, guna tapak tangan. Yang kedua, guna kain yang dipintal, kan, kain pintal sikit. Pukulnya pun itu pada peha isteri, peha, betis, belakang dan ke bawah. Itu saja yang saya tahu. Kan, dia tak boleh perut, dada, kepala, tak boleh. Kan, jadi awak nusyus ni, awak tak dengar cakap saya pukul awak, nusyus. Pakai apa contohnya? Tangan kan, pukul kat apa dia 3 kali, pam macam tu kan. Bininya apa, macam tu je, apa barang tak sakit pun pang penampun. Tak betul. Kan, itu contohlah. Jadi makna dah tak boleh juga tuan-tuan, maka di situ naik mahkamah, sabitkan dia sebagai nusyus. Maka bila mahkamah mensabitkan, jadi tak ada istilah untuk berikan nafkah, ya, untuk nafkah edah tersebut. Perintah tu terus jalan. Tapi kalau benda tu betul, isteri kata lawan, tapi you tak ubah perintah tuan-tuan, jadi tak ada bukti pensabitan nusyus, awak tak bayar, perintah mahkamah kena bayar, awak tak bayar, ada boleh claim nanti. Akan jadi masalah. Kalau sikit-sikit mungkin adalah sakat satu apa barang, contoh kan. Habis kalau janji setuju, bayar 500 ke 1000 ke contoh kan, awak tak bayar, relax je. Dah dia panjang pula tu sampai 7 bulan, 7,000 bro.
Kan awak kata saya tak nak bayar, awak nusyur, saya sabitkan nusyur. Apa bukti awak nusyur? Tak ada hitam putih. Tergolek kita tuan-tuan. Lagi-lagi dia engage lawyer, pengsan dikerjakan. Nampak tak? Jadi tekniknya kita pesan. Pasal baru ni tuan-tuan ada seorang sahabat, kalau saya sebut saya rasa tuan-tuan boleh kenal. Saya tak sebutlah kan. Ada nama ni kan. Tapi dia minta pandangan, saya pun tanya. Dia tanya, Ustaz macam ni. Saya kata tuan tak boleh terus automatik buat sendiri, salah, dia boleh tuntut gini. Habis macam mana? Kena naik cari perintah balik. Perintah ada tak? Ada. Dia bagus tu, dia bagus. Ni saya nasihatkan juga, dokumen-dokumen berkaitan dengan jangan buang-buang. Kalau boleh borang-borang simpan, perintah-perintah kena simpan, jangan buang. Kan? Sebab perintah tu ada lagi, dia kata ada. Betul ada. Pergi mahkamah balik, ubah perintah. Dia bercerai dah lama dah, lebih 10 tahun tuan-tuan. Tapi isunya pasal dia ada anak yang dia kena tanggung tuan-tuan. Tapi yang sedihnya, peliknya, dia kata, isteri saya kata, dah, itu selagi anak awak nak belajar, awak kena tanggung. Lepas tu, saya kena tanggung, Ustaz. Kalau anak belajar, iyalah. Tapi masalah anak saya tu dah kahwin, dah ada suami. Oh, alah. Kalau anak tu dah kahwin, selesai tanggungjawab sebagai seorang ayah. Ini banyak kali kita dah sebut kan. Kan? Anak lelaki sekurang-kurangnya sampai dia boleh bekerja sendiri. Ataupun sampai peringkat habis belajarnya. Anak perempuan, sampai peringkat minimum dia kahwin. Kan? Atau bekerja kan. Kalau dia kahwin umur 18 tahun dah kena kahwin. Dah kena kahwin tak sedap pula bunyinya, macam paksa pula. Dia nak kahwin. Kan ada orang kahwin muda kan. Ini saya berbengkel bincang. Ada orang kahwin muda 16 tahun dululah, sekarang 18 tahun dah kahwin kan. Tak apalah, ada jodoh awal. Ada kawan saya cerita tuan-tuan, dia beritahu dia kahwin muda sangat. Sebelum SPM, masa tu 16 tahun, kata 4 lah senang kata, kahwin dah, jodohnya kan. Kan? Kawan-kawan dia SPM, dia pegang baby. Wah, hebat. Lepas tu dia semangat lah, dia belajar, ambil SPM punya pun bagus. Nampak tak? Kata ada masalah pun. Yang kata, alah kahwin gatal. Apa cakap macam tu? Jodoh orang, mana boleh cakap macam tu? Habis kalau dah umur 40 tahun kahwin, kenapa kau tak gatal? Mana cakap macam tu? Kan? Ada memang belum je rezeki dia, belum jodoh dia kan. Contohlah selingan 1.35 sekejap Masya-Allah. Jelas Baik, jadi disebutkan di situ, ni sikitlah Jadi tafsiran tersebut jelas bahawa seksyen di atas yang kita akan nyatakan tadi memperuntukkan hak suami untuk menghentikan, itu keywordnya, menghentikan nafkah iddah isterinya selepas tamat iddah sesuatu perceraian atau apabila isterinya itu berlaku nusyuz dalam tempoh iddah. Maknanya kena berhentikan, tapi mesti dengan secara dokumen kita tak boleh berhentikan secara sesuka hati macam anak dan sebagainya. Kan, supaya jelas clear benda tu, tidak ada perkara-perkara berbangkit insya-Allah Baik, kemudian kita sambung sikit tuan-tuan, masuk satu tajuk baru ni pun agak panjang, tapi kita ambil sikit-sikit dah insya-Allah hak yang seterusnya iaitu hak tidak memberi mut'ah kepada isteri. Yang tadi iddah, itu hari kita dah cinta pasal bab tempat tinggal Mana-mana isteri yang berpisah, maka salah satu perkara yang menjadi kewajipan kepada suami ialah pemberian nafkah ataupun pemberian sagu hati ataupun mut'ah. Mut'ah. Ada yang kata ni mut'ah dalam isu cerai suami isteri. Kalau dalam perkahwinan ada nikah mut'ah. Ejaan spelling pun bunyi lebih kurang, tapi itu bermaksud mut'ah itu bertempo kontrak. Tuan-tuan hati-hati tuan-tuannya. Hari ini sebahagian mereka sudah berani secara terus terang. Hati-hatilah. Jadi kalau tuan-tuan nak kahwin, sudah sering nak kahwin, tak salah kalau baru-baru berkenalan, WhatsApp kan, apa khabar, kerja mana, MBI tingkat berapa, 25 contoh MBI tingkat berapa sini? 24. Yang 25 tingkat berapa? Maintenance lah MBI kan. Oh ya ke, dah kenal lama, terus tanya je, abang nak tanya, abang ni Syiah ke Sunni? Direct je, Sunni lah. Orang sahabat bernam Sunni lah. Dia kata Sunni tu, Sunni lah kalau Syiah saya tak nak, cakap tu serang je. Lelaki pun sama, awak Sunni ke Syiah? Saya Sunni, gitu. Cakap tu serang, tanya je. Kalau tidak nanti macam saya tak sebutlah, sudah berlaku tuan-tuan. Ada peserta kursus kahwin, saya tak sebut bila di mana, ini pun cerita berlaku, ini betul berlaku. Dalam kursus tu dia sebutkan, lepas tu ada seorang perempuan jumpa dengan Fesi tu,
Dia minta pandangan secara peribadi. Saya nak kahwin dengan seorang lelaki, kita orang Melayu kita, tapi memang dia trust memang dia Syiah. Macam mana Ustaz? Tak boleh lah jawapan kita kan. Tak boleh. Ini jangan ya, hati tuan-tuan. Ini memang terus teranglah hari ini. Yang kahwin kena tahu. Sebab saya dah cerita dengan tuan-tuan, yang ada orang perempuan tu kan, saya ingat saya sebut selalu. Pasal berlaku. Tak lama, tahun ni pun cerita saya. Kan, dia kahwin 7 bulan lebih kurang, dia telefon, Ustaz macam mana suami saya dah ajaran sesat. Ajaran apa? Syiah. Mana awak tahu? Sembahyang dia. Kan sekarang orang viralkan cara Syiah Sunni. Ada tengok cara macam mana? Kan beza. Paling ketara ada batu bulat tu. Jangan lupa tu. Itu paling bukti jelas dia ada besar kerem. Jangan orang kata batu buah kerem besar tu je. Dia sembahyang letak depan. Hati-hati tu. Ya. Kenal lah, tahu kan? Kena tengok tuan-tuan. Macam mana benda ni kena tengok. Macam mana dia katakan apa batu apa Karbala. Kena tengok. Ya, ada yang bawa tak sampel seorang? Ada tak? Kita tengok. Nak biar nampak jelas contohnya. Ada tak? Kalau ada kita tangkap aja tuan-tuan ni, tangkap. Tapi itulah ya, kalau selagi tidak ada kesungguhan daripada kita memahami bahayanya, memahami segi peruntukan undang-undangnya kan dan sebagainya tuan-tuan. Jadi itulah benda tu akan berlaku dan kita bimbang dia akan makin luas, makin banyak, makin luas, makin banyak. Ya, kita harap jangan sampai terlibatlah. Ya, insya-Allah. Okey, definisi. Mut'ah ialah suatu bentuk sagu hati yang diberikan kepada isteri yang diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya. Ya, jadi kalau tanpa sebab lah, kan kita ngaji dulu nikah ada 5 hukumnya, cerai pun ada 5 hukumnya. Ya, wajib ceraikan isteri bila suami dah memang tak boleh bagi nafkah, menzalimi isteri, isterinya pun sampai peringkat sudah tidak boleh ditegur, kan, menjadi mudarat contoh kan, wajiblah ceraikan dia. Kalau tak, dosa sepanjang masa. Tapi dah ego, apa biar lantak gantung tak berdetak, apa nak jadi kan. Jangan, tak boleh kan. Kemudian sunat, dia yakin perceraian itu memberikan manfaat. Saya dah cerita banyak contoh kes depan mata. Tak ada cerai itu sunat, dapat pahalanya kan. Kemudian dia ada menjadi jadi haram macam ceraikan. Saya sebut kan, tengah period suci yang disetubuhi, tengah nifas, haram ya. Makruh itulah menceraikan tanpa sebab ya. Balik-balik cerai bini tak ada sebab pun. Kenapa cerai? Saja tak tahulah. Balik ya, angin apa tak, cerai bini kan, makruh lah, tanpa sebab ya. Dan dia adalah harus ya, pilihan nak tak nak sudah ya. Okey, jadi yang ini tanpa sebab. Tapi kalau isterinya jahat sangat contohnya kan, itu ada sebab lah ya, kan. Boleh fight kat mahkamah, saya tak nak bagi mut'ah sebab dia begini begitu dah disabitkan usul gitu gini dan dia minta cerai dengan saya gitu gini, buktikan dekat mahkamah ya kan. Okay. Kadar mut'ah ini sebaiknya ditentukan atas persetujuan bersama. Itu bagus. Sebab tu kita kata kalau nak berpisah sekalipun dapatkanlah hemat runding cara. Mungkin kata kita dah jumpa dah banyak kan, dia datang dah bincang nak berpisah ni, dah fikir habis, dah istikharah apa semua. Betul dah istikharah? Dah. Nampak apa dalam istikharah? Tak nampak apa-apa. Pak istikharah balik dah. Kan? Saya tak pernah jumpa klien dah istikharah? Dah. Nampak apa? Nampak hakim ketuk-ketuk. Saya tak pernah jumpa lagi. Setakat ni saya tak pernah jumpa. Ibu-ibu pernah mimpi je, ketuk-ketuk. Mimpi nampak hakim gedegang. Suami ada kat sebelah. Nampak tak? Kalau tak jelas, kena minta Allah sambungkan mimpi aku lagi, Allah sambung. Rupanya suami lulus poligami. Contoh, bukan ibu-ibu sini, ni MBI di Morocco lah, bukan sini. Kan, mimpi begitu kan. Tapi yang paling ketara sebenarnya bila kita istirahat, kita mengaji belajar ni, lepas kita istirahat dah 2-3 kali, kecenderungan kita tu di mana ya kan. Kalau kita rasa berpisah itu nampak lebih baik, lebih menenangkan, okey lah. Tapi kita kata okay, bisa lah kita terangkan, okey kalau anda dalam edah begini, sebaiknya duduk asing kan, tuntutan nafkah edah mencini, kita nyatakanlah mut'ah, faham tak mut'ah? Sebab dia tuntutan wajib dia tahu dalam form tu ada mut'ah apa, kita terang mut'ah ni gini. Nak kira macam mana Ustaz? Boleh kira langsam, boleh langsam je. Berapa tahun kahwin dah? 10 tahun. Agak-agak suami nak bagi berapa? 10 tahun saya bagi 10,000. Boleh, tak ada masalah. Langsam aja kan. Tapi ataupun kira macam sagu hati tahunan lah.
Saya tak dapat 10,000 tak apa Ustaz. Sebab kahwin pun 10 tahun tak apa 10,000, tak banyak sangat pun. Cuma saya minta by tahun je lah, setahun 2,000, itu je saya minta. Ya. Lain macam pula setahun 2,000 lagi banyak tu. Tak apalah, suami kata tak apa 2,000 tak banyak kan, setahun kan 2,000 kan, tak banyak. Tadi 10,000 kan, matematik lemah. Kesian dia tuan-tuan. Kalau 10 tahun, 1 tahun 2,000, dah 10 tahun 20,000. Contoh, terpulang lah, ya. Tak ada masalah. Tapi ada juga yang kata, Ustaz, kalau nak kalau nak tak bagi ke macam mana, boleh, tak ada masalah. Ataupun hukum asal kita dah ngaji sebelum wa mati'uhunna kan. Allah kata wajib bagi. Tapi kalau isteri kata isteri melepaskan hak dia, istilah ada. Isteri melepaskan dia. Tak apalah Ustaz, saya tuntutan mut'ah apa semua, tak payahlah. Saya tahulah suami saya tu rotek RM2 motor pun tak terhidup sekarang, tak payahlah. Flat dia tu satu hilang nombor tu, tak ada, tak terbeli-beli pun. Sampai dulu ke pakai liquid paper, kesian dia. Tak payahlah Ustaz. Itu pun motor dia tayar depan lain, tayar belakang lain. Alah, tak apalah Ustaz, tak payahlah. Kesian dia. Atau pula, tak ada masalah. Kita jumpa. Kan? Dia melepaskan hak dia, tak ada masalah. Ya. Okey, seterusnya, jika kadarnya dipertikaikan. Kalau ada persetujuan, okey. Ada persetujuan, ada. Memang ada. Bukan kita jumpa. Dia setuju. Kalau dulu kita jumpa, ada klien datang, Ustaz, saya ada isi borang affidavit ni Ustaz, untuk cerai. Jenis-jenis. Ustaz, tolong saya, Mak. Saya banyak kali jumpa. Okey, saya tanya yang ni okey ke, dah bincang ke? Okey. Tujuannya apa? Kalau macam dulu dia terus bicara, selesai, bagus. Sekarang ni pula kalau dia setuju, tak nak pening-pening kepala, masing-masing ada komitmen, setuju, saya kata seperti kan, daftar, minta izin daripada pendaftar mahkamah, kami dah setuju, maknanya mohon untuk dibicarakan sabit cerai dan perintah ini semua dipersetujui. Endorse, jalan terus. Selesai. Tak turun mahkamah kan. Kalau tak penat tuan-tuan, penat. Tu belum yang kena, ada klien saya sampai peringkat dia kena warning pasal selalu datang mahkamah, kerja tertangguh dan sebagainya. Jadi masalah. Jadi dia lebih tertekan. Tapi kita pun nak salahkan mahkamah tak boleh. Ya kan? Tuan-tuan tengok kes mahkamah yang hari-hari kat mahkamah Shah Alam ni tingkat 3, dia mahkamah rendah, dia ada satu tingkat 4 dewan. Kadang-kadang satu hari 4 tu, sepagi sampai petang 4 tu berjalan. 4 tu jalan tuan-tuan. Satu kes tu kadang-kadang kita baca sampai 10 kes satu hari. Dan kadang-kadang satu hari tu kes-kes yang baru lagi tu. Macam mana? Memang kes banyak kan. Sebab tu saya kata tadi, kalau nak tenang, mohonlah di daerah yang agak-agak lapang, ya. Contoh mungkin dekat Syrian, Sarawak, contoh. Sarawak kan Syrian. Betul? Tak tahu. Yalah, orang daripada Palestin memang dia tak tahu wilayah Sarawak, dia tak tahu. Seminit lagi tuan-tuan, tak apalah, kita bahas akan datang. Baik, hujungnya disebut sini, jika kadarnya dipertikaikan, maka ia ditentukan mengikut status kewangan suami. Bagi suami yang kaya, maka kadar muta'ahnya yang perlu diberi adalah lebih besar, lebih banyak berbanding dengan suami yang miskin, ya. Okey, saya cukup ke sini tuan-tuan. Tapi kes muta'ah ni sangat banyak dekat suat khabar sebagainya. Tapi yang saya pernah sebut, kalau tuan-tuan ingat, nanti tuan-tuan cari, ya. Saya pasal tak sedap sikit nak sebut direct, ya. Tapi tuan-tuan carilah, ada kes tuntutan yang paling besar di Malaysia, yang mana isterinya menang dapat 30 juta. Muta'ah dia bro, 30 juta bro. Bukan 30 ringgit, apa barang 30 ringgit, 30 juta. Kosongnya berapa kalau 30 juta? 8 tengok. Orang duit banyak, tahu dia 30 juta. Tahu dia. Selalu memang gaji dapat 30 juta. Alhamdulillah. Orang ni kewangan kot, dia dah tahu. Baguslah. Kan 30 juta. Tuan-tuan tengoklah. Maknanya nak beritahu, kan, walaupun bicaranya lama sikit, asalnya dia claim 100 juta kan, tapi dapat 30 juta. Mengambil masa itu, ini sebagainya, tapi berkat kesabaran, kesungguhan, akhirnya selesai. Itu baru muta'ah, dia belum lagi nafkas, pencarian dan sebagainya. Jadi tuntutlah, kalau itu memang adalah hak kepada seorang isteri, tuntutlah. Dan suami jangan cengkelat. Bila sudah dipersetujui, sudah perintah, tunaikanlah, kerana itu adalah satu perjanjian, ya kan. Mana kalau kita tak tunaikan janji, kita nak jadi apa? Kan dari segi Islam kita pun tahu kan. Tu satu. Dari segi undang-undang kita pun tahu, menghina mahkamah, tak ikut perintah dan sebagainya boleh menyebabkan seseorang itu dipenjara. Wallahu a'lam bishawab. Cukuplah tahun ni pula. Cukuplah setakat ni, insyaAllah kita jumpa bulan depan. Apapun, selamat menyambut hari kemerdekaan
Mudah-mudahan kita syukurlah dengan kemerdekaan. Tapi yang paling penting, jangan lupa kemerdekaan kita yang sebenar adalah apabila kita berjaya membebaskan diri daripada melakukan perkara-perkara yang dimungkari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibenci oleh Allah Taala. Itu kemerdekaan kita sebenar. Dan kemerdekaan kita sebenar lagi, kata Imam Ahmad bin Hanbal ditanya dengan anaknya, iaitu apabila kaki kanan kita sudah sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi usahakanlah jiwa kita jiwa yang merdeka, hati kita hati yang merdeka. Mudah-mudahan kemerdekaan bukan sekadar spiritual fizikal, tapi spiritualnya juga ada seorang yang merdeka. Wallahu alam. Terima kasih, mohon maaf salah silap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.